Okey, baik ya. Kita sambung untuk sesi yang kedua, insyaAllah dalam masa 1 jam lagi ni. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator ataupun pengerusi sesi kita pada pagi ini. Saya ni rakaman bukan online ni. Tadi sesi pertama ni saya sebut dah. Dan hari ni hari yang saya rakam ni adalah hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan akan tonton pada hari Sabtu. Okey, dan mungkin dah ada yang godek-godek sikit saya punya YouTube dan sebagainya. Ada inilah sikit tu. Jangan lupalah subscribe, like dan share. Yang mana yang inilah. Saja je sebenarnya dapat share benda-benda macam itu kan. Seterusnya untuk sesi yang kedua ini saya akan berkongsi lagi lah beberapa perkara. Dan sebelum saya lupa, nanti kalaulah saya tak bagi lagi, mohon ingatkan semulalah saya berkaitan dengan saya janji nak berkongsi tadi, iaitu pertama e-book saya, e-book penulisan tesis teknik scarf tu. Saya akan berkongsi buku tu, dan kalau tak ada apa-apa ni, dalam tu pun saya ada masukkan, ada selitkan juga beberapa sedikit motivasi lah dalam tu. So nanti pelajar boleh, tuan-tuan dan puan boleh tengok lah kat dalam tu dan boleh baca. Saya terangkan benda tu step by step dan merujuk kepada saya jadikan tesis saya tu sebagai apa nama ni, basic sebagai asas, sebagai base-nya untuk penulisan kaedah saya tu. Dan juga seperti yang saya janjikan tadi juga, saya juga akan kongsikan tesis PhD saya yang lengkap, okey, dalam format Word. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau nak menggunakan tesis saya tu, dipersilakanlah, ataupun nak copy paste mana-mana bahagian, atau nak copy paste bahagian apa tu, bahagian rujukan tu, kalau ada rujukan yang sama, segi method, kalau ada rujukan boleh copy paste kan, saya tak kisah. Sebab tu saya bagi dalam bentuk Word, senang tuan-tuan dan puan nak copy and paste. Kalau saya bagi dalam bentuk PDF, saya risau nanti nak copy paste tu susah. Okey. Okey, baik. Saya nak untuk sesi yang kedua ni saya lebih kepada nak berkongsi cerita lah, cerita-cerita motivasi. Okey, ini antara cerita-ceritanya. Yang nombor 2 tu pasal potongan biru angkasa tu tadi, pada sesi yang pertama tadi saya dah kongsikan benda ni. Jadi sesi kedua ni saya skip lah. Ada beberapa cerita yang benda ni memang memberi inspirasi kepada saya untuk terus berkhidmat, untuk terus berada dan terus berjuanglah untuk penulisan ini. Okey. So yang pertama, yang cerita kedua tu saya dah tak nak cerita sebab saya dah cerita tadi. Cerita yang pertama, cerita tentang Salahuddin. Kenal Salahuddin? Tak kenal lah sebab saya tak cerita lagi kan. Okey. Alhamdulillah. Okey. Salahuddin ini kalau siapa-siapa yang pernah join saya punya bengkel, sebab dulu sebelum saya masuk ke UKM ni saya memang aktif menganjurkan bengkel-bengkel penulisan tesis
secara dalam talian lah. Jadi setiap kali bengkel saya alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baik. Sebahagian besar sesi yang saya buat tu, dah berpuluh sesi tu, biasanya saya akan buat setiap Sabtu sebelum ni lah. Dan setiap kali saya buat bengkel, sebahagian besarnya lebih daripada separuh sesi pesertanya penuh. Dia kalau Google Meet maksimum 100 kan. Biasanya 100 peserta penuh. 99 lah termasuk saya seorang. 100. Okey, memang saya aktif pada waktu tu lah. Tapi sekarang ni kalau nak saya buat juga, boleh jemput saya tapi tanpa bayaran. Saya tak nak bayaran. Apa yang saya nak hanyalah surat lantikan ataupun pemakluman lantikan dan juga poster lah, poster yang digunakan untuk program tersebut. Okey, dan saya setiap kali bengkel saya akan menceritakan perihal tentang Salahuddin ni. Kalau siapa yang dah join tu, maksudnya dia dah pernah dengar lah cerita ni. Siapa yang belum pernah join, ini kali pertama dengar lah. Okey. Okey, yang pertama, siapa itu Salahuddin? Kan? Okey, Salahuddin ini adalah bekas anak murid saya dulu. Okey. Okey, sekejap Rekod pula. Hello. Salam. Kenapa tu? Oh, okey. Baca doa je kan? Penutup okey. InsyaAllah. Okey. Salam. Sekejap Saya rasa saya belum share. Betul tak? Saya belum share slide kan, daripada tadi duk bebe tak share slide pun. Okey. Okey, ini slide yang saya nak share ni. Okey cerita tadi tu. Cerita yang kedua tu saya tak cerita dah. Potongan biru angkasa tu saya tak cerita dah sebab saya dah cerita tadi. Okey, sekarang ni nak cerita yang pertama tu. Cerita Salahuddin. Kan? Salahuddin ini bekas anak murid saya dulu. Okey, biasalah cikgu banyak anak murid kan. Disebabkan saya cikgu pendidikan khas, insya-Allah saya kenal dan saya ingat murid-murid saya sebab tak ramai, satu kelas maksimum 6 orang. Kan? So, biasanya saya akan ingatlah murid-murid saya. Okey, dan Salahuddin ni salah seorang daripada bekas anak murid saya. Ini sewaktu saya buat praktikum dulu, praktikum 6 bulan tak ingat lah. Tapi saya buat ni lah, saya buat di sekolah dia, di sekolah SK Jalan Semenyih dekat Kajang ni kan, depan satu kompleks, saya tak ingat nama apa. Tahun 2010 tak ingat saya, Salahuddin ni. Dan di sekolah tersebut dia ada program pendidikan khas integrasi. Program ni maksud sekolah kerajaan lah. Dia ada beberapa kelas yang menempatkan murid berkeperluan khas dalam program tu. So dipanggil program PBI. Dia biasanya program PPKI ni dia menempatkan murid-murid bermasalah pembelajaran, macam sindrom Down ke, autisma ke, disleksia ke, cerebral palsy dan sebagainya, masalah pembelajaran. Tapi di SK Jalan Semenyih, SK Jalan Semenyih 1 ni, dia lebih kepada masalah pendengaran. Okay, dia ada murid-murid yang pekak. Okay, orang-orang pekak ni dia tak suka kita panggil dia masalah pendengaran tau. Dia suka kita panggil dia pekak. Kan? Sebab tu bila saya suka sebut murid pekak, dia macam bunyi bagi kita rasa macam agak biadab kan, murid pekak. Tapi sebenarnya itulah yang orang pekak mahukan. Dia tak nak kita sebut dia murid bermasalah pendengaran, tak nak.
Dia tak nak perkataan bermasalah tu, tak nak. Dia cukup anti perkataan masalah tu. Dia nak cakap pendengaran tu masalah, pekak tu masalah tu. Kan? Dia lebih suka kita panggil dia orang pekak. Sebab itu Persatuan Orang Pekak Malaysia, dia panggil Persatuan Orang Pekak Malaysia. Dia tak panggil Persatuan Orang Bermasalah Pendengaran Malaysia, tak ada. Dia Persatuan Pekak Malaysia. Persatuan Orang-Orang Pekak Malaysia. Dia lebih suka kita guna orang pekak. Kan? Kadang orang tak tahu, dia kata, cikgu ni kan cakap murid dia pekak. Yalah, itu yang murid murid ni nak kan. Persatuan sendiri nak macam tu. Jadi syarat macam ni lah, murid pekak. Okey, murid pekak. So bila kita sebut, kita tanya dia, you ni, dia kata ya, maksudnya dia murid pekak lah tu. Kan? Dia suka murid-murid pekak. Dan SK Jalan Sebenarnya 1 ni menempatkan murid-murid pekak bisu. Biasanya pekak dia akan bisu. Sebab dia tak pernah dengar orang cakap. Macam mana dia nak bercakap? Kan? So dia pekak bisu. Okey. Pekak bisu maksudnya lah. Okey, baik. So Salahuddin ini dia lain sikit. Lain sikit pada orang lain, daripada kawan-kawan dia lah. Di mana Salahuddin ini dia kategori deaf blind. Maksudnya apa? Pekak, bisu dan buta. Salahuddin, murid saya ni special, dah lah special, betul-betul special. Saya kira rezeki lah dapat murid macam ni. Sebab nak dapatkan deaf blind punya orang ataupun deaf blind punya murid, dia susah. Malah pengajaran dia pun ataupun soal-soal macam ni, kajian berkaitan ni pun masih lagi kurang. Okey. Saya dapat dia masa tu dia darjah 3. Dia satu kelas dia 2 orang je. Dia dengan kawan dia seorang lagi Chinese. Ada murid Chinese seorang. Murid Chinese ni dia pekak bisu lah. Tapi Salahuddin ni dia pekak bisu buta. Dia masalah penglihatan yang teruk. Sebenarnya dia dah teruk, memang dah buta dah. So jadi Salahuddin ni dia pekak bisu buta. Bayangkan tuan-tuan, macam mana nak hidup? Kita tak nampak, kalau pekak bisu, kita boleh nampak. Kalau buta, kita boleh dengar dan boleh bercakap. Tetapi kalau pekak bisu, buta, apa je yang ada pada kita? Bayangkan, hidup Salahuddin tu macam mana? Gelap tuan-tuan, gelap. Dia tak tahu apa yang berlaku. Dia tak dengar apa-apa, dia tak nampak apa-apa. Bayangkan, hidup kita macam mana? Dulu saya sakit mata. Bila sakit mata kan akan keluar air mata. Bila kita tidur, air mata keluar. Bila kita nak bangun tidur, kelopak mata kita melekat. Itu pun dah kelang kabut dah. Saya dah kelang kabut dah, tak nampak apa-apa. Tapi saya boleh panggil, mak tolong mak, dia tak nampak ni mak. Mak tak. Letak air sikit, lama-lama dia buka lah. Sakit mata kan. Macam itu. Tapi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, hidup Salahuddin ni macam mana. Okey. Pekak, bisu, buta. Saya dapat dia masa darjah 3, dalam kelas dia ada 2 orang. Seorang lagi Chinese. Jadi bila saya dapat dia ni untuk mengajar, okey, bila saya dapat dia untuk mengajar, saya dah dalam hati saya, ya Allah, macam mana saya nak ajar dia? Ya. Kalau dia pekak bisu, saya boleh guna bahasa isyarat. Dia boleh nampak. Kalau dia buta, saya boleh guna braille. Tulisan timbul-timbul tu kan. Sebab dia boleh dengar, saya bagi arahan, dia boleh dengar, dia boleh bercakap. Tetapi ni, dengar pun tak boleh. Cakap pun tak boleh. Mata pun tak boleh nampak. So macam mana saya nak ajar dia? Saya dalam kepala saya, ya Allah, macam mana saya nak ajar Salahuddin ni? Kan, pagi-pagi dia, Salahuddin ni memang bergantung sepenuhnya kepada orang sekeliling dia. Dan yang paling hebat sekali saya tengok adalah mak dia lah. Daripada dia datang sekolah tu, turun je kereta,
Sampai ke dalam kelas dia naik wheelchair. Kan? Sampai dalam kelas, mak dia lah yang bawa dia. Yang angkat dia. Saya tabik spring dekat mak dia. Saya tak pernah jumpa ayah dia, saya tak tahu. Tapi mak dia lah menguruskan dia. Saya dah hati saya, Allah kuatnya mak dia. Kuatnya hati dia, kuatnya perasaan, kuatnya mental mak dia menghadapi, menjaga benda ni. Mungkin keredaan dan keikhlasan itu melebihi segala-galanya. Sayang anak kan? Siapa tak sayang anak? Macam mana anak tu pun sayang. Kan? Yang mana dah ada anak tu, tahulah macam mana teruknya anak kita tu. Sayang sangat. Perempuan sayang. Dia nakal macam mana pun sayang. Anak. Kan? Saya ada 3 orang anak. Ketiga-tiganya saya sayang sangat. Walaupun yang kedua tu dia ada sedikit masalah pertuturan, kan? Lambat sikit bercakap. Sayang. Sayang sangat-sangat. Tak pernah tak sayang. Tak pernah sedetik waktu pun rasa benci. Tak pernah. Tak pernah pun walaupun dia senakal macam mana pun anak kita kan, tuan-tuan dan puan. Kan? Sanggup ke kita anak kita, tambah-tambah yang mak-mak ni melahirkan dia. Ada tak? Takkan ada punya rasa benci pada anak-anak. Rasa sayang sepanjang masa. Rasa marah ke apa ke, sayang, tetap sayang. Okey? Dan mak si Salahuddin ni macam itulah perasaan dia. Kan? Yang dia pada Salahuddin. Memang mak dia lah menguruskan dia. Saya bila dapat dia, saya mikirlah nak macam mana nak mengajar si Salahuddin ni. Kan? Cikgu-cikgu lain yang pernah mengajar kelas tu memang pasrah lah, memang tak boleh nak salahkan cikgu-cikgu juga sebab memang kita tak ada panduan yang paling tepat. Macam mana nak mengajar murid yang macam ni? Kalau di luar negara mungkin dah ada. Kan? Ya. Jadi saya ambil keputusan, saya kata tak apalah, saya mengajar murid yang seorang lagi tu lah. Kan, yang seorang lagi tu, kawan dia tu. Sebab kawan dia tu pekat bisu, dia boleh tengok kalau saya isyarat. Saya ajar dia lah. Si Salahuddin ni, saya kata, tak apalah Salahuddin. Selagi Salahuddin tak sakit ke, tak buat masalah dalam kelas, tak apa. Duduk je lah kat situ. Kan? Saya nak ngajar yang murid yang seorang ni. Yang Salahuddin tu saya biar je lah. Asalkan dia okey, dia tak sakit, dia tak nangis ke apa ke, tak apa. Saya biar dia kat situ. So dalam sebulan, 2 saya mengajar murid yang seorang tadi tu. Alhamdulillah lah dia okey. Murid yang memang pandai kan. Dia nampak saya bersyarat dan sebagainya. Memang nampak lah. Okay, dia nampak. Okay. Okay. Okay, baik. So, nampak dia punya progress dia okey. Cuma Salahuddin memang tak ni apa-apa lah. Satu hari nak dijadikan cerita. Kan, cerita ni Allah nak tunjuk sesuatu pada saya kot. Saya ngajar bahasa Melayu lah. Saya bagi tugasan kepada kawan dia tadi tu untuk buat kerja lah, buat latihan. So sambil-sambil kawan dia tu buat latihan, saya duduk dekat depan meja. Saya duduk di meja ni lah. Salahuddin tadi, menghadap Salahuddin lah. Saya memang selalu macam itulah kan. Sambil-sambil tunggu kawan dia tu buat kerja, saya bersama dengan Salahuddin lah dekat meja ni. Adalah buku ke kertas ke depan dia tu. Saya letak kat situ. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan nak dijadikan cerita. Okay, nak jadi cerita ni. Tiba-tiba tengah saya duduk di ni kertas apa semua ni, Salahuddin gerakkan tangan dia, dia pegang tangan saya. Mungkin dia dapat bau kot saya ada kat situ. Dia pegang tangan saya, dia tarik tangan saya, dia letak di buku dekat depan dia. Tarik tangan saya, letak dekat buku depan dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya apa tu? Maksudnya dia nak bagi tahu saya, cikgu, saya nak belajar cikgu. Cikgu ajar saya. Faham tak? Kan?
Itu maksud dia. Dia ambil tangan saya, letak di buku depan dia. Dia gerakkan tangan dia, ambil tangan saya, letak di buku tu. Dia nak bagi tahu saya bahawasanya cikgu, saya nak belajar. Cikgu, kenapa cikgu biarkan saya? Cikgu ajar saya, boleh tak cikgu? Seolah-olah dia nak cakap macam tu kat saya. Tuan-tuan dan puan. Waktu itu perasaan saya tak dapat nak gambarkan macam mana. Betapa bersalahnya saya pada waktu itu. Saya rasa sangat, ya Allah, apa ni? Saya rasa macam, apa yang saya dah buat ni sebenarnya ni? Okey, apa yang saya buat ni? Saya dah biarkan Salahuddin ni tak belajar apa-apa. Cikgu apa saya ni? Ha? Saya dalam hati saya kata, cikgu jenis apa aku ni? Teruknya aku sebagai cikgu. Bercakap bukan main lagi. Cikgu yang hebat lah, cikgu ni lah, murid dah faham apa yang saya ajar lah. Tapi sebenarnya saya adalah cikgu yang paling tak berguna sekali pada waktu tu. Sebab apa? Sebab saya telah menafikan hak Salahuddin tadi. Saya tak jalankan tanggungjawab saya sebagai cikgu untuk ajar Salahuddin tadi. Salahuddin ni tak berdosa apa-apa pun. Kenapa saya biarkan dia? Dalam hati saya rasa macam, ya Allah, teruknya saya. Betapa berdosanya saya pada Salahuddin. Mulai hari itu, pada saat tu, masa depan dia tu, dia dah buat saya, dia dah ambil tangan saya, dia letak kat buku depan saya, depan dia saya cakap, walaupun dia tak dengar, walaupun dia tak nampak apa-apa, saya pegang tangan dia kuat-kuat, pegang tangan dia erat-erat, saya tengok dia, di depan dia saya cakap depan dia, walaupun dia tak dengar, saya cakap juga. Saya kata, Salahuddin, cikgu minta maaf. Cikgu minta maaf sangat. Cikgu berdosa dengan Salahuddin. Tapi cikgu berjanji dengan Salahuddin, cikgu janji, selepas ni cikgu takkan biar lagi Salahuddin macam ini. Cikgu akan ajar juga Salahuddin. Cikgu akan pastikan Salahuddin balik ataupun Salahuddin habis belajar ni, Salahuddin dapat juga sesuatu. Cikgu berjanji dengan Salahuddin. Saya cakap depan dia. Walaupun dia tak dengar, dia tak nampak, saya cakap depan dia. Waktu tu mengalir air mata saya rasa macam bersalah betul-betul. Mulai pada hari itu saya balik, saya telefon kawan-kawan saya telefon pensyarah saya telefon semua orang yang saya rasa boleh bantu saya cari dekat internet, saya buat research sendiri, macam mana saya nak ajar murid deaf blind macam Salahuddin. Saya tak pernah mempunyai effort yang setinggi itu, sehebat itu. Sehinggalah saya jumpa Salahuddin ni. Bila saya cari, saya tanya orang sebagai masuk orang daripada luar negara, semua saya tanya. Last sekali saya dapat solution. Saya akan ajar dia menggunakan sentuhan. Okay, guna pasir ke, guna apa ke, melalui sentuhan. Saya mula ajar dia A, B, C sampai Z. Dan pada akhirnya setelah berbulan-bulan, Salahuddin dapat tulis huruf A. Bayangkan tuan-tuan, daripada dia tak dapat apa-apa, dengan segala kekurangan yang dia ada, dia dapat tulis huruf A. Walaupun sengit, tak betul, tak sempurna, tapi nampak yang sebenarnya dia nak tulis huruf A. Dalam hati saya berbunga-bunga. Happy sangat. Kan? So, saya kata tadi, bila kita buat benda baik, kita akan rasa macam satu positif vibe dalam diri kita. Kan? Yang menyebabkan kita rasa macam, aku akan buat benda ni. Kan? Saya tengok dia boleh tulis tu, saya sangat gembira. Saya peluk dia. Saya peluk Salahuddin, saya kata terima kasih.
Terima kasih. Sebab bagi cikgu peluang untuk merasai apa? Merasai perasaan ini. Terima kasih sebab bagi cikgu peluang untuk cikgu merasai perasaan ini. Dia cakap kat dia walaupun dia tak dengar, dia tak nampak. Ya. Saya peluk dia, saya nangis. Cikgu-cikgu lain yang nampak benda tu pun dia nangis. Saya bersyukur sangat-sangat. Kemudian daripada situlah, tuan-tuan dan puan, saya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apa ni? Sorry. Untuk meneruskan setiap perkara yang saya buat. Sehinggalah saya ambil keputusan untuk sambung pelajaran saya sehingga peringkat PhD ni pun saya berfikir yang saya nak sangat bantu orang-orang yang macam Salahuddin. Dan bila setiap kali saya start, saya nak tulis tesis, saya buat kajian, saya buat PhD saya, setiap kali saya rasa macam saya blur, saya tak ada idea nak tulis, saya rasa macam give up. Kan? Saya teringat pada Salahuddin. Teringat dia. Kan? Saya dah blur, saya nak give up ni, saya kata, aku nak berhentilah buat PhD ni, susah. Saya ingat Salahuddin. Bila saya ingat dia, saya akan rasa macam apa? Sorry. Waktu saya cakap saya nak give up tu, saya bayangkan yang dia ada kat sebelah saya ataupun dia ada kat depan saya. Kan? Boleh faham tak? Saya rasa macam kau tak malu ke? Kan? Kau tak malu nak cakap give up? Apa? Tak malu ke kita nak cakap yang kita ni putus asa? Kan? Dalam keadaan yang kita sempurna macam ni. Kan? Ada penglihatan, ada pendengaran, kita boleh bercakap, kita boleh berfikir, kan? Kita ada kekuatan fizikal dan sebagainya, tak malu ke kita nak kata kita nak berputus asa? Saya bayangkan Salahuddin kat depan saya lah. Kan? Salahuddin tak ada pendengaran, tak ada penglihatan, tak boleh bercakap pun. Nak bergerak pun orang lain yang tolong gerakkan dia. Tapi dia tak pernah putus asa untuk belajar. Kan? Kenapa aku ni yang macam gini ni, ada masalah sikit, nak give up. Ada masalah sikit nak give up. Why? Kenapa? Kenapa teruk sangat? Dan dalam hati saya sebut, saya kata macam tu. Kau ni Azmi, teruk sangat kau ni. Ada masalah ini nak give up. Ada masalah gini nak maki orang. Ada masalah gini nak maki hamun orang. Kan? Ada masalah macam ni nak salahkan Tuhan. Why? Teruk sangat ke kita? Kan? Saya kata dalam hati saya, apa ni, Salahuddin yang macam gitu pun, kan, tak pernah give up. Kenapa aku nak kena give up? Kan? So setiap kalilah sekarang ni, walaupun bukan berkaitan dengan tesis, walau tak berkaitan dengan pembelajaran dan sebagainya, saya tetap, saya kalau ada masalah dalam kehidupan, saya tetap menjadikan Salahuddin ini sebagai benchmark saya. Okey. Sekejap. Okey. So, itu Salahuddin. Dia sampai sekarang dia memberi kesan kepada hidup saya. Alhamdulillah,
Syukur sangat kepada Allah SWT kerana mempertemukan saya dengan dia. Okey, itu cerita yang macam panjang buat cerita tu kan. Memang panjang pun. Okey, yang kedua, cerita di ruang angkasa tu dah cerita tadi. Cerita ketiga, cerita alif. Cerita alif, bukan huruf alif tu. Alif. Nama Alif. Alif ni juga bekas anak murid. Sebab tu saya kata saya beruntung sebenarnya berada dalam bidang pendidikan khas ini. Daripada saya seorang yang bukan seorang yang penyabar, boleh menjadi seorang penyabar. Boleh jadi seorang yang sangat bersyukur dengan apa yang saya ada bila saya berada dalam pendidikan khas ni. Sebenarnya murid-murid saya tu mengajar saya lebih besar perkara. Ilmu yang lebih besar, ilmu yang lebih hebat. Lebih banyak mereka mengajar saya daripada saya mengajar mereka. Saya hanya mengajar mereka apa yang ada dalam silibus yang perlu saya ajar. Tapi mereka mengajar saya tentang kehidupan. Mereka mengajar saya tentang kesyukuran. Mereka mengajar saya ilmu yang lebih besar daripada ilmu yang saya ajar pada mereka. Saya sangat bersyukur saya berada dalam pendidikan khas. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan pun jadikanlah perkara sekeliling kita tu sebagai motivasi kepada kita. Setidak-tidaknya jadikanlah keluarga kita itu sebagai motivasi hebat. Okey? So cerita Alif. Cerita Alif ini tuan-tuan dan puan-puan bekas murid saya juga. Dan Alif ini murid saya di Batu Pahat lah. Alif ini mengalami dia physical disabilities. Dia mengalami ketidakupayaan fizikal lah. Dia pergi ke sekolah naik wheelchair. Okay? Fizikal yang mana dia macam gini masalah dia. Dia dilahirkan normal, tetapi dia mempunyai satu masalah penghasilan sel darah putih yang berkurangan dari tahun ke tahun. Maksudnya setiap tahun sel darah dia, sel yang menghasilkan darah dia tu berkurangan. Okay, jadi bila sel ni berkurangan, dia akan menyebabkan fungsi anggota badan dia berkurangan pada setiap tahun lah. Kan? So dia lahir normal, jadi dari tahun ke setahun dia mula-mula dia rasanya daripada jari dia tak boleh gerak, kemudian kaki dia, kemudian betis, kemudian sampai peha. Waktu dia menjadi murid saya tu, dia sampai ke peha dia, sampai ke pinggang dia. Dia mengalami masalah tu dan dia tak boleh bangun lah. Kan? Memang kena angkat dan sebagainya lah. Okay, dia penyakit ini tak ramai orang hadapi dan yang saya difahamkan antara pesakitnya adalah arwah legenda bola sepak kita, Moqtada Hari. Kan, Datuk Moqtada Hari. Rasanya saya difahamkan macam itulah. Okey. Jadi Alif ini dia mengalami masalah tu. Dia maksudnya hari ke hari tu dia akan keterbatasan dia meningkat. Kan itulah dia. Okey. Ini yang berlaku pada Alif. Okey. Okey. Yang berlaku pada Alif ini. Apa nama ni? Dan ianya Alif ni bila dia sampai waktu dia berjumpa doktor, dia akan ada report dia lah. Dan mereka pernah berhubung dengan doktor yang merawat Alif ni. Saya difahamkan dia umur dia akan sampai 18 tahun saja. Maksudnya bila umur dia 18 tahun tu dia doktor menjangkakan dia akan meninggal dunia lah sebab dia punya sel tu tak berkembang kan, tak hasilkan. So dia 18 tahun.
Tapi lama kelamaan doktor tersebut bila reportnya keluar makin lama makin kurang. Katanya 15 tahun sahaja. Lepas tu bila report yang terakhir saya dapat tu katanya 13 tahun. Waktu saya mengajar dia tu, waktu tu dia dah 12 tahun. Kan? Maksudnya dia lagi setahun lagi. Alif. Ya. Jadi segala pergerakan dia ni memang kita kena bantu. Dan saya memang dalam kelas tu dia ada pembantu pengurusan murid yang akan menguruskan Alif ni. Tapi disebabkan dia lelaki dan dia dah umur dia pun dah besar, dia kalau nak pergi tandas pun memang mengharapkan saya. Okay. Dan masa buat lawatan di luar pun, naik bas dan sebagainya, memang saya yang angkat dia naik bas. Dan waktu jalan-jalan masa pergi lawatan sekolah ke Melaka, saya lah yang dukung dia. Naik river cruise dan sebagainya tu semua saya yang dukung dia lah. Dan dia tak nak orang lain. Dia adalah seorang dua dan saya salah seorangnya yang dia memang kalau apa-apa dia akan panggil saya lah. Nak ustaz juga buat, dia kata. Maksud saya ajar pendidikan Islam kan. Kita tak nak orang lain buat, nak ustaz buat. Dia nak pergi tandas ke, nak berak ke, sorry. Nak buang air besar ke, nak kencing ke, memang dia minta saya yang bawa dia ke tandas. Kalau di sekolah macam tu lah. Saya tak mengajar kelas dia buat waktu tu, tapi ada cikgu dia datang panggil, ustaz ni Alif nak pergi tandas, nak ustaz yang bawa. Saya pun tak apalah, saya bawa. Okey. Bukakan seluar dia, semualah kena uruskan satu-satu. Malah cuci pun saya kena cuci kan. Kan? Tak apalah, itu sebagai pengalaman dan saya memang nak buat benda tu. Kan? Dan hari-hari bila saya tengok dia, bila laporan doktor keluar, saya rasa sedih. Sebab saya rapat dengan dia. Segala benda pergerakan dia di sekolah tu memang saya yang uruskan. Saya agak sedih. Kan? Apa yang menyebabkan saya terasa ni dengan Alif ni adalah dia kata bila saya nak tolong dia, dia kata alah ustaz, saya malulah ustaz. Saya malulah, anak besar kan dia malu. Yang kedua dia kata ustaz minta maaf lah, saya susahkan ustaz pula. Kan? Ustaz kena, dia cakap dia pandai kan. Ustaz nak kena bawa saya, nak kena dukung, nak kena cebokkan saya. Saya minta maaf ustaz. Saya minta maaf sangat. Saya dah susahkan ustaz, dia kata macam tu. Dalam hati saya kata, ya Allah. Dalam keadaan macam ni pun dia ada perasaan macam itu. Hebatnya. Kan? Lepas tu dia kata, antara ayat dia yang paling apa ni? Yang paling buat saya menusuk dalam hati. Dia kata, satu hari nanti ustaz, saya akan tolong ustaz juga. Saya akan balas balik. Waktu tu kita dah tahu yang dia akan bertahan katanya dalam sampai 13 tahun. Waktu tu umur dia 12. Dia kata dekat saya, ustaz, nanti saya akan balas balik. Saya akan tolong dekat ustaz, dia kata. And then dia kata tak, saya cakap dekat dia tak apa Ali. Ustaz tak kisah pun. Kan? Alif ada kat sekolah ni pun dah banyak menolong ustaz dah. Tapi dia kata tak boleh macam tu ustaz, saya kena tolong ustaz juga. Yang paling menusuk sekali bila dia sebut, kalau tak di dunia ni, saya akan tolong ustaz di akhirat. Sorry. Bila dia
Bila saya dengar dia sebut macam tu, hati saya rasa macam dekat sangat. Kan? Saya maksudnya dia ikhlas. Dia memang ikhlas nak tolong saya, nak balas balik apa yang saya buat pada dia. Saya katalah tak apa ni, insyaAllah. InsyaAllah kalau Alif nak tolong Ustaz, tak apa insyaAllah. Ustaz doakan, Allah makbulkan doa Alif. Tapi saya mohon satulah, Alif doakan saya, doakan Ustaz, untuk Ustaz lebih apa ni, dipermudahkan segala usaha Ustaz, dimudahkan rezeki, macam itu je. Dia kata, saya sentiasa doa macam tu Ustaz. Murid berkeperluan khas ni lebih hebat. Okey, lebih hebat. Doa dia lebih hebat, dia punya ni dia. Okey. Boleh apa ni, dia lebih hebat lah sebenarnya untuk itu. Dan saya memang apa kata, memang ni dengan dia lah, dengan murid khas ni. Dan setiap kali ni bila macam ni, saya mengambil iktibar daripada cerita Alif ni, di mana ikhlaskanlah setiap kali kita nak buat apa-apa, setiap kali kita nak membantu orang lain, ikhlaskan. Ya. Saya memang cukup rasa dengan apa yang dia cakap kepada saya, dan ya, memang apa, memberi kesan yang sangat mendalam dalam hidup saya. Dan setiap kali saya nak bantu orang, itulah saya ikhlaskan diri. Saya ingat pada cerita Alif ni. Ya, semacam alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang macam ni, murid-murid yang macam ni, yang sebenarnya memberi manfaat yang banyak kepada saya. Saya ni memberi manfaat yang sedikit saja kepada murid-murid saya. Tapi murid-murid saya ni memberikan manfaat yang besar kepada saya. Kalau ditanya, di mana Salahuddin sekarang? Di mana Alif sekarang? Saya tak tahu. Saya berharap saya boleh berjumpa dengan dia orang. Saya nak cakap dari sekali, terima kasih sebab buat hidup saya lebih baik dari hari ke sehari. Saya nak cakap macam tu pada dia orang lah. Kalau saya jumpa. Kan? Okey. Cerita yang keempat ni saya tak ingat cerita apa. Saya rasa cukup 3 cerita ni saya kongsikan sebagai motivasi, ya. Kita bersama melakukan kebaikan, sama-sama untuk kita jangan putus asa dan setiap apa yang kita buat, insya-Allah. Dan seterusnya soal jawab ni disebabkan ni rakaman, nanti kalau ada soalan dan sebagainya boleh beritahu kepada pihak hostia lah, mereka akan kumpulkan, ataupun boleh terus hubungi saya untuk bertanyakan soalan, insya-Allah. Dan sebagai penutupnya, saya memang mengharapkan sesi ini memberikan manfaat kepada semua, dan saya juga akan upload semula video ini dalam YouTube channel saya. Kalau siapa-siapa ketinggalan boleh tengoklah, dan juga boleh share kepada rakan-rakan lain yang memerlukan. Macam tadi, saya kata saya nak share buku saya tu dengan tuan-tuan perempuan dan thesis saya tu dengan tuan-tuan perempuan. Tak apa. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak share pula dengan siapa-siapa pun, saya alu-alukan. Sharelah dengan sesiapa saja yang memerlukan, yang sesiapa saja tuan-tuan rasa perlu share. Silakan. Saya mengharapkan ianya bolehlah menjadi amal jariah saya apabila saya tak ada lagi di muka bumi ini. Okay? Dan juga video ini pun nanti bila saya nak uploadkan semula di YouTube, kongsikanlah dengan sesiapa saja yang tuan-tuan puan rasa nak kongsikan. Saya sangat-sangat mengalu-alukan. Okey. Okey.
Okey, saya lalukan. Baik. Okey, jadi sebelum nak menutup ni adalah beberapa kata-kata yang saya nak kongsikan bersama. Yang pertamanya, ini tengah makan ni. Saja letak gambar macam ni. Okey, antaranya adalah gapai impian dan kejayaan setinggi bintang di langit, tapi rendahkanlah hati serendah mutiara di lautan. Kedua-duanya bersinar indah. Bintang pun bersinar walaupun dia kat atas. Mutiara kat bawah lautan pun dia bersinar. Okay. Jangan letakkan kita punya hati tu tinggi, takut kita lupa diri. Okey? Pertama. Yang kedua, seberapa banyak kali kita jatuh tak kisah sangat. Tetapi berapa kali kita bangun semula selepas jatuh itu jauh lebih penting. Okay, mungkin banyak kali kita gagal. Tetapi berapa kali kita nak bangun balik daripada kegagalan kita itu lebih penting. Okey, jangan biarkan kita jatuh dan kita tak bangun. No, bangun balik, buat balik. Okey, yang kedua. Ini yang ketiga, ini saya dah kongsikan pada awal-awal tadi. Dan yang keempat, tak salah bermimpi. Tahniah kerana berangan-angan. Sekarang mula jadikan ianya realiti. Okey, dia kata jangan malu untuk berangan-angan. Teruskan berangan. Tapi kita kena mulakan untuk jadikan ianya realiti. Dan yang seterusnya, cubalah untuk tidak hanya menjadi seorang yang berjaya, okay, tetapi jadilah seorang yang bernilai. Okay. Berjaya tu mungkin pada diri kita sendiri, kita berjaya. Tapi jangan cukup setakat itu. Jadilah seorang yang bernilai. Bernilai ni memberi manfaat kepada orang lain. Okay. Berjalan dengan memandang ke hadapan akan memudahkan kita menentukan arah kita. Berjalan dengan memandang ke belakang pula akan memudahkan kita untuk tersungkur. Berjalan dengan memandang ke hadapan, sesekali toleh juga ke belakang akan menjadikan kita lebih selamat. Okey? Nak tengok ke depan tak apa, tapi jangan lupa tengok balik ke belakang. Toleh juga ke belakang. Okey, yang seterusnya, Allah menjadikan hidup ini indah dengan warna dugaan yang berbeza-beza. Okey. Hidup ni indah sebenarnya. Tapi indah dengan apa? Dengan warna. Warna dugaan. Kalau tak ada dugaan, hidup kita ni tak akan sempurna, tidak akan seindah ini. Dan dugaan kita berbeza-beza. Dan yang terakhir, bukan semua yang pahit itu perlu terus ditangisi. Sebab apa? Kerana setiap penghinaan, pengorbanan kita, kesedihan ke, tangisan, fitnah orang, pergaduhan, cemuhan, ejekan, seiri hati, tikam belakang, kehilangan, tersungkur, kegagalan dan banyak lagi. Semua itu menjadi anak-anak tangga untuk kita mendaki hingga ke puncak. Okey. Semua itu akan jadi anak-anak tangga untuk kita lebih berjaya, insya-Allah. Okey, jadi okey, saya rasa itulah sedikit perkongsian saya pada kali ini. Saya stop sharing. Sekali lagi saya nak mohon maaf lah sebab sesi kita ni terpaksa berjalan dalam rakaman sahaja sebab saya ada perkara hal yang tak dapat saya elakkan.
Jadi jika terdapat sebarang persoalan atau sebagainya, bolehlah ajukan kepada pihak Austia ataupun terus kepada saya. Okey, dan ataupun ada jemputan lain ke untuk saya, dipersilakan. Saya tak kisah pada bayaran. Cuma yang saya perlukan adalah surat pelantikan. Okey, insya-Allah. Jadi saya rasa saya berhenti di sini dulu untuk perkongsian kita pada kali ini, dan saya mengharapkan ianya memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, dan sebarkanlah manfaat ini juga kepada orang lain, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya sudahi sesi kita ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kalau nak ambil gambar sama-sama, boleh guna posing ni ya. Okey? Okey, baik. Jadi sekali lagi terima kasih kepada penganjur dan terima kasih kepada semua yang ada pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya serahkan semula kepada moderator dan pengerusi sesi kita. Silakan.